Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum nak ke cerita, tadi sebenarnya baru saja selesai sidang media ataupun sidang akhbar yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan, bagi berkongsi tentang perkembangan terkini terkait dengan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau boleh saya nak bacakan sedikitlah antara intipati yang diutarakan ataupun yang dikongsikan oleh Datuk Ismail Sabri Yaakob, yang mana mengatakan PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 2,481 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 11,911 anggota, telah membuat 50,943 pemeriksaan bagi memantau dan juga menguatkuasa pemantauan SOP PKP, dan juga ada beberapa lagi lah pelaksanaan Task Force Operasi Pemantauan. Tetapi kalau dalam sidang media itu tadi, antara yang boleh saya kongsikan pada ketika ini adalah berkaitan dengan operasi Hospital Medan, yang mana mengatakan sebelum ini ATM telah pun memulakan operasi Hospital Medan ATM di Tawau Sabah bagi memberi bantuan sokongan kepada KKM dalam merawat pesakit bukan COVID-19 di kawasan tersebut, dan sejak 20 Oktober sehingga 28 Oktober Hospital Medan ATM telah menerima seramai 163 orang pesakit untuk rawatan bukan COVID-19, dan daripada jumlah yang saya sebutkan tadi adalah seramai 143 adalah pesakit wanita, manakala selebihnya adalah 20 lagi adalah pesakit lelaki, dan rawatan yang diberikan adalah berkaitan dengan obstetrik, ginekologi, onkologi dan juga pediatrik. Dan juga ada satu lagi pemakluman yang disampaikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana mengatakan penamatan PKPB Kampung Pandang Cik Mas Baling Kedah, yang mana yang bermula pada 18 Oktober 2020 sehinggalah 31 Oktober 2020. Baiklah, antara butiran dan juga perinciannya akan kami bawakan dalam esroawani.com dan juga di Buletin Awani selepas ini. Baiklah, untuk waktu ini tadi kita ada cakap tentang operasi Hospital Medan. Saya nak kaitkan dengan satu artikel di esroawani.com, yang mana kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya ini. COVID-19, 2 pesawat bawa peralatan perubatan berlepas ke Sabah, Sarawak. Ini yang ditulis oleh rakan kami Ridauddin Daud lebih kurang pada jam 8 pagi tadi. Antaranya 2 buah pesawat angkut milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM diterbangkan ke Sabah dan juga Sarawak bagi menghantar barang-barang kritikal dalam usaha memerangi penularan COVID-19 di negeri tersebut. Dan 2 pesawat itu membawa barang keperluan dari KKM, antaranya adalah peralatan pelindungan diri PPE, pelindung muka, overalls atau jumpsuit, troli prosedur dan juga barang-barang lain untuk kegunaan petugas barisan hadapan di sana. Untuk mendapatkan artikel lanjut, anda boleh terus ke esroawani.com. Ridauddin ada menulis tentang perkara ini. Jadi kita untuk waktu ini saya nak bersama dengan Shah Hairizal. Shah adalah wakil Esro Awani di Sabah. Mungkin ada kemaskinan dan juga update terkini tentang proses penghantaran barang-barang keperluan kritikal ini di Sabah. Kalau ada perkembangan terkini untuk waktu ini, boleh dikongsikan, Shah? Baik, terima kasih Fauzi. Sebenarnya sekitar jam 3.25 petang tadi telah tibanya sebuah pesawat daripada Tentera Udara di Raja Malaysia, iaitu C-130H, yang membawa muatan sekitar 5 tan, dan antara yang dibawa adalah berkenaan dengan apa yang dimaklumkan oleh Fauzi sebentar tadi. Terdapat 2 pesawat yang membawakan peralatan perubatan dan juga PPE. Ini antara yang boleh mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang dibawa. Antaranya adalah merupakan sebanyak set PPE sebanyak 400 kotak, face shield sebanyak 50 kotak, dan overall atau jumpsuit sebanyak 50 kotak, dan itu secara keseluruhan yang dibawa oleh C-130H. Manakala sebuah lagi pesawat iaitu A400M yang dikabarkan akan membawa sekitar 15 tan barang-barang keperluan seperti yang dibawa oleh C-130H, dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA 2 yang berhampiran dengan antara pusat Tentera Udara Diraja Malaysia di Kota Kinabalu ini sekitar jam 8 ataupun 9 malam nanti. Itu yang dilaporkan oleh petugas-petugas yang berada di sekitar kompleks KKIA 2 ini, Fauzi. Dan mungkin kita boleh kongsikan sebenarnya serba sedikit apa yang dibawa dalam pesawat tersebut itu nanti adalah berkenaan dengan apa yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pertahanan, dan antara yang dibawa adalah merupakan sebanyak 150 set perlindungan diri peralatan PPE yang melibatkan 150 kotak, overall jumpsuit sebanyak 50 kotak,
ward screen sebanyak 10 unit, procedure trolley 15 unit, biological safety cabinet 3 AE dan kerusi makmal, red cells dan kotak dan platelet. Dan selebihnya adalah yang dibawa oleh Kementerian Pertahanan sendiri yang melibatkan daripada terdapat 44 kotak serta barangan daripada Sunway Healthcare dan peralatan ventilator unit dan pelitup dan antara yang lain nanti kita akan kongsikan sekitar jam 9 malam ataupun 8 malam nanti, Fauzi. Dan saya sebenarnya sempat bertanya dengan beberapa petugas Kementerian Kesihatan yang berada di lapangan terbang ini sebentar tadi ketika menyambut ketibaan pesawat C130H tersebut berkenaan dengan ke manakah barangan-barangan ini akan disalurkan. Dan apa yang dimaklumkan kepada kami adalah barangan-barangan tersebut, PPE tersebut dan juga face mask, glove, gown dan sebagainya ini akan dibawa kepada hospital-hospital yang berada di seluruh negeri Sabah dan juga klinik-klinik kesihatan. Dan saya dimaklumkan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah ketika ini sedang bermusyawarah bagi membincangkan bagaimana untuk pengagihan-pengagihan ini akan dilakukan. Dan terdapat juga penerbangan ini sebenarnya bukan sahaja akan berhenti di Kota Kinabalu tetapi juga akan meneruskan penerbangan ke Tawau kerana di sana kita telah maklum berkenaan dengan zon merah yang berada di Sempurna, Tawau, Lahad Datu. Jadi mungkin ini sebahagian daripada perancangan untuk perhantaran kelengkapan-kelengkapan ini untuk petugas-petugas barisan hadapan secara keseluruhan, Fauzi. Dan mungkin kita boleh kongsikan sedikit lagi, Fauzi, berkenaan sebenarnya sekitar jam 12 ataupun 1 tengah hari tadi sebenarnya sebuah pesawat yang membawa barangan ataupun misi bantuan kemanusiaan dijalankan oleh badan bukan kerajaan yang kita kenal daripada seorang pendakwah yang bernama Ustaz Abid Liu sebenarnya telah menghantar barangan keperluan kemanusiaan daripada sudut makanan dan sebagainya. Ada juga yang berkatakan beliau membawa barangan seperti PPE untuk disalurkan juga kepada barisan hadapan dan juga pasukan-pasukan petugas yang berada di sekitar Kota Kinabalu dan Sabah secara keseluruhannya, Fauzi. Syah, seperti yang Syah katakan, kalau diikutkan pesawat C130H itu sudah sampai lebih kurang pada jam 3.20 petang tadi, manakala bagi satu lagi pesawat A400 berkemungkinan ataupun dijangka akan tiba lebih kurang pada jam 7 petang, tetapi itu nantilah Syah akan kongsikan butirannya. Dan selain daripada butiran barang-barang kritikal yang Syah ungkapkan dan Syah kongsikan kepada kami sebentar tadi, bagaimana Syah melihat, sebab Syah berada di Sabah dan kita tahu Sabah masih lagi menunjukkan angka 3 digit angka kes positifnya. Semalam Syah pun ada berkongsikan tentang laporan berita kalau diikutkan daripada 26 daerah di Sabah, lebih pada separuh ataupun 18 daerah telah pun dikelaskan sebagai kategori zon merah. Bagaimana Syah melihat keperluan penghantaran barang keperluan kesihatan, barang kritikal ini dalam mana menyaksikan peningkatan kes COVID-19 terus lagi berlaku? Syah. Baik, Fauzi, saya kalau lihatkan apa yang dibawakan pada hari ini adalah satu keperluan yang amat mendesak kerana di sini terdapatnya banyaknya kes dan juga kita dengar sebelum ini berkenaan dengan backlog test yang diumumkan sekitar sebelum ini terdapat sekitar 11,000 backlog test dan kemudiannya terdapat saringan telah dibuat mungkin sekarang ini ketika ini mungkin pada sidang media ataupun kenyataan media yang bakal dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan nanti oleh Datuk Seri Masidi Manjur berkenaan dengan update terkini atau kemas kini terkini berkenaan dengan adakah saringan-saringan backlog ini telah pun selesai ataupun tidak, kerana di dalam kelengkapan-kelengkapan yang disalurkan ini terdapat yang kita sebutkan sebagai ujian kit pantas yang untuk mengenal pasti sama ada mereka ini untuk buat swab test dan sebagainya boleh dilaksanakan dengan lebih cepat lagi. Itu daripada sudut yang perlu digunakan oleh petugas-petugas barisan hadapan itu, terutamanya klinik kesihatan dan juga hospital-hospital. Dan kalau ikutkan keperluan daripada sudut katil mencukupi, sudah pasti. Kalau ikutkan, kalau kita nak lihat pada kenyataan dikeluarkan semalam, sebenarnya terdapat lebih 3,000, hampir 4,000 sebenarnya yang masih lagi menerima rawatan di hospital-hospital dan juga di PKRC. Dan pastinya keperluan tersebut sekarang ini memang mencukupi sekiranya ada tambahan kes, keperluan tersebut dapat menampung kepada hasil saringan-saringan yang akan dibuat nanti. Tetapi kalau kita nak lihat daripada sudut kemanusiaan yang lain pula, Fauzi, sebenarnya
kita ada membawakan perkembangan berkenaan dengan ada satu rungutan daripada penduduk yang berada di sekitar kawasan PKPD yang berada di timur Sabah, iaitu di Tawau, yang berkenaan dengan mereka kurangnya bekalan makanan. Jadi di sini sebenarnya ada satu yang mungkin kita boleh tambah baik, mungkin kita boleh fikirkan bagaimana untuk menyalurkan makanan-makanan atau keperluan harian, barangan keperluan harian untuk disampaikan terus kepada mereka yang berada di kawasan PKPD, kerana mereka tidak boleh keluar. Jadi untuk barangan masuk juga mungkin ada satu inisiatif ataupun jalan yang terbaik untuk pihak kerajaan atau pihak berkuasa tempatan untuk menyalurkan bantuan-bantuan makanan atau minuman ini. Kerana ada yang mengatakan kepada rakan-rakan media mengatakan mungkin kita tidak mati kerana COVID, tapi mungkin kita akan mati kerana kebuluran katanya. Jadi mungkin kita boleh memikirkan sesuatu daripada apa yang berlaku di salah satu, mungkin ini hanya satu kawasan yang berlaku tidak menyeluruh, tapi mungkin ini boleh kita fikirkan untuk menyamaratakan bantuan-bantuan ini. Kerana kita faham juga kementerian yang di bawah yang berhormat Insinyur Shahil Yahya saban hari menghantar bakul-bakul makanan ini, dan kita juga faham perbincangan berkenaan dengan penghantaran bakul makanan ini mungkin akan diselaraskan kepada seluruh mereka yang terjejas, tidak hanya yang berada di kawasan PKPD, PKPDB, tapi juga di kawasan PKPB. Kerana kebanyakan mereka ini sekarang ini ramainya yang telah hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan dan sebagainya. Jadi itu mungkin sedikit memang membantu daripada sudut untuk pasukan petugas Barisan Harapan, tetapi daripada sudut lain juga kita harus fikirkan juga, Fauzi, ini yang disuarakan oleh rakyat. Fauzi. Okey, kalau anda saksikan sebentar tadi, itu adalah visual yang anda saksikan tadi adalah visual Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempat meluangkan masa lebih kurang 1 jam untuk meninjau persiapan yang dilaksanakan oleh TUDM di Pengkalan Udara Subang pada pagi Jumaat, dan visual itu dirakamkan oleh oleh Ridauddin dan juga juru kamera. Antara lain yang hadir adalah Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan juga Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad. Untuk lebih kurang dalam 1-2 minit ini, Syah, saya nak tanyakan, mungkin pada sebelah petang nanti akan ada sidang media daripada Menteri Kerajaan Tempatan dan juga Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun. Kalau kita refer ataupun kita rujuk dalam sidang media yang dilaksanakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tadi, kalau di hujung-hujung tadi ada wartawan bertanyakan tentang penglibatan bantuan yang disalurkan oleh NGO. Tadi ada disebutkan tentang Pulau Omadal secara khususnya. Kalau melihat di Sabah ini, kalau di Esok Awani juga kita sentiasa menyiarkan laporan bukan saja bantuan-bantuan saringan kesihatan ini bukan saja daripada KKM, tetapi penglibatan daripada komuniti seperti NGO dan juga aktivis-aktivis. Mungkin saya nak minta tolonglah Syah, nanti bolehlah tanyakan tentang koordinasi di lapangan antara NGO, aktivis dan juga pihak berwajib dalam mana menjalankan saringan kesihatan dan juga bantuan-bantuan lain bagi membantu mereka yang terjejas seperti mana yang disebutkan tadi. Syah, mungkin secara keseluruhannya boleh dirumuskan tentang jangkaan. Adakah petang ini akan ada satu lagi sidang media oleh Menteri berkenaan ataupun bagaimana? Baik, Fauzi, kalau nak ikutkan mungkin kami belum lagi dimaklumkan berkenaan dengan sidang media virtual ataupun secara maya dilakukan oleh Datuk Seri Masidi Manjun, tetapi mungkin saban hari sebenarnya setiap hari pihak media akan disalurkan dengan kenyataan media yang merujuk kepada seperti mana yang semalam kita dikongsikan dengan kenyataan media berkenaan dengan kemas terkini. Dan berkenaan sedikit tadi, Fauzi, berkenaan dengan bantuan disalurkan oleh NGO, sebelum ini kami pernah bertanya kepada kerajaan ini, dan kerajaan negeri sebenarnya memaklumkan bahawa mereka terbuka dengan kerjasama antara badan-badan NGO ini untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya boleh diselaraskan, supaya mereka yang mungkin tidak ada individu yang dapat 2 kali sebenarnya, ada yang dah dapat tapi dia akan dapat lagi disebabkan oleh bantuan yang disalurkan oleh NGO yang tidak mengikut data yang disediakan. Kerana data yang diperoleh daripada kerajaan negeri adalah melalui IKASIH dan juga apa yang disalurkan oleh KKM. Tetapi kalau diikutkan daripada Persatuan Bulan Sabit Merah sebagai contoh, mereka menyalurkan bantuan kepada apa yang telah disalurkan kepada mereka. Jadi sebenarnya ini mungkin kerjasama itu perlu berada daripada kedua-dua belah pihak. Maksudnya kerajaan negeri sendiri mungkin perlu merujuk kepada badan-badan NGO untuk berkongsi data sebenarnya. Mungkin ini satu yang lebih baik sebenarnya. Kalau nak ikutkan di Pantai Timur Sabah juga, terdapat juga beberapa NGO yang berjalankan gerakan bantuan saban hari. Mungkin data-data mereka ini boleh dikumpul dan dikemaskini dan ditambah baik supaya keseluruhan rakyat negeri Sabah yang terjejas dapat dibantu seluruhnya. Mungkin ini kita akan bawakan nanti untuk kita tanyakan terus kepada Datuk Seri Masidi Manjun sebagai jurucakap Kerajaan Negeri Sabah. Fauzi.
Baiklah, terima kasih kepada Shah Hariza Kamalul Arifin. Shah adalah wakil SO1 di Sabah atas perkongsian ceritanya untuk hari ini liputan bagi membawakan perkembangan terkini proses penghantaran bantuan barang kritikal ke Sabah. Seperti yang kata Shah, satu pesawat sudah tiba, manakala satu lagi pesawat A400 dijangka akan tiba lebih kurang pada jam 7 petang ataupun dalam 8 malam nanti. Perkembangannya akan dibawakan oleh Shah. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.